So hari ni kita continue untuk design beam. Untuk lecture hari tu saya dah explain buat teori dia punya stress block. Okay, section. Macam yang kat bawah sini, ini adalah section dan dia punya stress block dan juga force block. Okay, so hari ni kita akan buat calculation sebab kita nak design beam. Okay, kita nak design beam, so you kena ingat apa once kita design apa benda yang kita nak cari, of course kita nak cari area of steel. Area of steel reinforcement. So daripada area of steel reinforcement, kita akan identify number of reinforcement. Okay, berapa batang reinforcement diperlukan and kita nak tahu dia punya diameter of reinforcement, berapa size dia. Okay, so ini kita punya objektif lah. Kita nak find out number of reinforcement required and size of reinforcement. Okay, refer to diameter. Then to get number and diameter of reinforcement, of course kita kena tahu dia punya nilai AS. AS tu apa dia? AS tu adalah total area of reinforcement. Ingat balik lah sebab tu saya dah share recording hari tu. Saya semua you review balik. Supaya apa yang kita nak buat hari ni you nampak. Okay. So soalan dia kat sini, kita ada simply supported rectangular beam. Rectangular beam sebab size beam kita rectangular. B dia, width dia dah 275. Depth, okay, ini adalah effective depth. Nah, kalau dia tak tulis pun D kat sini, you kena faham this one is effective depth. Kenapa? Sebab dia punya high start from the top until center of reinforcement. Okay, so this one is effective depth. Kalau given is high, okay, high from top to bottom lah. This one is effective depth. Nah, so span 7 meter. Okay, panjang 7 meter. Carries characteristic dead load including self weight beam. So kat sini dia kata beam ni carry characteristic. You kena ingat bila dia mention characteristic means is not design yet. Dia tak bagi design load. Nah, dia tak bagi design load lagi. Okay, so dia bagi characteristic dead load including self weight. Kenapa dia mention including self weight beam? Sebab kita tahu characteristic dead load on beam, mungkin dia ada slab. Okay, mungkin dia ada slab, dia ada brick wall. So kat sini dia kata this beam carry characteristic dead load including self weight of beam, termasuk dah berat beam GK. So dead load is GK and imposed load QK. Okay, kedua-dua nilai GK and QK is 12 and 8 kN per meter. Okay, the beam dimension given tadi, breaks or width 275, effective depth D 450. Okay, then dia bagi kat sini juga concrete strength. Ni concrete strength 30 Newton per millimeter square dan juga steel strength 500 Newton per millimeter square. Okay, so sekarang ni soalan ni dia bagi characteristic load. Dia kata this beam support characteristic load. Now kita nak buat design. Bila kita nak buat design, the first step kita nak kena cari apa dulu? Dia bagi characteristic load. Kita nak buat design. So adakah kita akan pakai nilai characteristic load ataupun kita akan pakai nilai design load? Cari design load. Okey, cari design load. Bagi rumus kat saya sebab dia ada GK, dia ada QK. Apa rumus bagi design load? 1.35 GK Okey, 1.35 GK plus tambah 1.5 QK. you kena ingat guys, this one GK, QK adalah characteristic load. So kita nak buat design, so you have to find out the design load. So design load rumus dia 1.35 GK plus 1.5 QK. Tolong ingat. Okay, so GK kat sini dia bagi tadi 12. Okay, 12. Kira semua orang. QK dia bagi 8. So berapa you dapat? Kira cepat. 28.2. Okay, 28.2 kilonewton per meter. Okay, settle design load. Okay, now, okay, second step apa yang you nak kena buat adalah kita nak cari design moment. Okay, kita nak cari design moment. You ikut je. You follow my step. Sekejap lagi saya ni. Okay, design moment M. Sebab apa? Kalau you ingat dalam lecture hari tu, saya cerita dekat you bab apa? Bab singly and reinforced. Singly and doubly reinforced beam. Okay, kalau kata singly reinforced, kita just ada beam di kita just ada reinforcement di bahagian bawah.
Kalau doubly reinforced, kita ada reinforcement di bahagian bawah dan juga di bahagian atas. Ni singly, ni doubly. So, untuk level you all, kita akan design singly reinforced sahaja. So, singly reinforced ni apa syarat dia saya bagi itu? Moment, design moment mesti lebih kecil daripada ultimate moment. Okey, mesti lebih kecil daripada ultimate moment. So, untuk design moment, M ni kita akan kira. Tetapi, untuk MU ni, okay, MU ni, ni rumus dia kat atas ni. 0.167 FCK BD square. So, design moment. Macam mana nak cari design moment? Okay, M sama dengan, sini kita kata design load SW, WL square over 8. Okay, so kita nak dapatkan design moment. Ini design load. Daripada design load tu, kita nak cari design moment. So, design moment sama dengan WL square over 8. L tu apa dia? 28.2 kalikan dengan L, 7 square, 7 square, bahagi 8. So, kat sini, you all akan dapat 172.73. Kira balik, betul tak? Dapat guys? Dapat, Okay. madam. Okay, next kita nak check kan. Kita nak check nilai design moment dan juga ultimate moment kan. Okay, now kita nak check ultimate moment resistance. Ultimate moment resistance MU. Okay, apa rumus dia? 0.167 FCK BD square. Okay. 0.167 FCK apa dia? FCK ni dia bagi ni 30. Masukkan 30. B apa dia? Width 275. D apa dia? Effective depth 450 square. So you kirakan kat sini kita dapat, okay, kira dah. Saya dah kira dah. Check je saya kira betul ke tak. Okay guys, satu kat sini yang you kena ingat. Okay, FCK kita unit Newton millimeter square. B kita unit millimeter. Effective depth pun unit millimeter. So, moment moment kita nak dalam unit kilonewton meter. So, kat sini saya kali siap-siap dengan 10 kuasa negatif 6. Okay, kenapa? Sebab daripada kecil ke besar kan? So, negatif. So, saya kali siap-siap 10 kuasa negatif 6. Kenapa saya kata? Sebab kita nak dalam unit kilonewton meter. Nah, dia punya sebab apa? Nilai moment kita kan kilonewton meter. So, ultimate moment pun kita nak dalam kilonewton meter juga. So, saya kali siap-siap 10 kuasa negatif 6 kat sini. So, saya akan dapat, guys dapat tak? 27, berapa dapat? 278.99 kilonewton meter. Dapat semua orang? Dapat? So, daripada so daripada sini kita tahu kita dapat M. Kalau kita tengok M nilai dia situ, ni M 172, sini 278. So, nilai design moment is less than ultimate moment resistance. So, kalau macam ni, betul lah kita akan design singly reinforced beam. Okay, so singly reinforced beam, kenapa? Because moment less than ultimate moment resistance. Okay, settle. Bab tu. Okay, now hari tu kalau pasal saya dah sketch dah hari tu. Saya dah sketch hari tu. Kita buat kalau kata sini kita punya section. Okay, section block. Okay, daripada section block ni apa yang you kena buat? Force block. Okay, you buat force block. Force block apa dia? Ni kotak. Ini kita punya area of compression. Lepas tu ini kita punya area of tension. Area of tension dia mesti bertindak di tengah-tengah reinforcement bar. Nah, di tengah-tengah reinforcement bar. Okay, ini area of, kat atas ni area of compression. So, FCC dia bertindak di tengah-tengah area of compression. Saya dah cerita dah itu nah. So, sini kita ada FST. Okay, dan Z tu di mana?
Z is lever arm lengan moment. Z dia duduk di sini. Z sama dengan D minus 0.4 X. Okay. Dan saya ada kata hari tu juga kat sini kita letak satu titik A. Sebab apa? Kita nak FCC sama dengan FST. Dia balance. Sebab kita punya sistem, kita punya beam ni dia seimbang. So kita assume FCC equal to FST. Mana you ingat FCC sama dengan FST. Jadinya kita nak cancel off salah satu. Kita nak cancel off FCC dan ataupun FST. So kat sini ikut je saya, kita nak cancel off FST. Jadi pada orang kata line of action tension ni kita letak titik A. Kita letak titik A kat sini. Lepas tu kalau you ingat tadi kita ada dapat moment. Okay guys, kita ada cari moment kan. Ni moment, design moment. Design moment ni adalah moment reka bentuk beam tu. Okay, moment reka bentuk beam tu. So dia wujud di dalam beam ni. You buat kat sini. Sini moment. Okay, sini moment titik A. Lepas tu you buat moment kat situ anti-clockwise. Dalam bentuk anti-clockwise. Kenapa kita moment kita letak kat sini? Sebab beam tu sendiri dia dah ada moment, design moment. Dia dah ada moment reka bentuk dia. Okay, boleh. So you kena tahu lukis macam ni. Okay, so daripada sini kita akan cari moment at A lah. Sebab kita nak cancel off FST kan. So kita cari. Saya buat kat sini lah. So kita buat moment at A. Muat tak tahu. Okay, moment at A sama dengan kosong. Clockwise is positive. Ni titik A kita. Okay, kalau you tengok sini. Ni titik A. So ni sini titik A. Kita ambil moment dekat titik A. Kita tekan titik A. So apa force yang kita ada kat sini? FCC. Yes, FCC. Betul lah. So FCC, kalau you tengok sini FCC, bila you tekan FCC, dia akan pusing clockwise kan? Positif. So you tulis kat situ FCC. Okay, jarak dia apa dia? Dia nak kalikan dengan apa? Dia nak kalikan dengan apa, Mahira? Apa jarak dia kat sini? Tolak 0.4 S. Yeah, dari dengan Z lah maksud dia. Maksud dia kali dengan Z. Jadi sini, jarak daripada FCC nak pergi ke titik A adalah Z. So FCC kali dengan Z. Okay, satu. Sebab ni kita nak cari moment kan? Moment. Dan you kena ingat sini kita dah ada design moment. Kita ada design moment. So design moment ni anti-clockwise. So tolak M sama dengan kosong. Ni equation dia. Yang you memang kena ingat. This one is very important guys. Very important. Sebab tu you kena tahu lukis. Ni kena tahu lukis section dan juga force block. Okay, ni force block. Force diagram. Okay, next. So, bila kita dapat equation macam ni, kita just masukkan. FCC kita ada apa tadi? Kita ada 0.454 kali dengan FCK 30. Okay, masukkan nilai semua orang. B, kita ada 275. Okay, B, lepas tu kali dengan X. Okay, ni 0.454 BCK, B, X. X unknown. Okay, X unknown. Okay, then kalikan dengan Z. Z, D. Kita refer D 450. Okay, D 450. Kenapa? Okay, D 450. Tolak 0.4 X. Okay. Lepas tu tolak moment. Moment kita berapa tadi? 172.73. Okay, 172.73. Kalau you pasang sini unit dia kilonewton meter. Ingat saya sebut nah, ini unit dia kilonewton meter. Tetapi you kena ingat FCK kita guna newton millimeter. Hak ni pun millimeter. Yang ni pun millimeter. So yang 17273 ni you kena convert jadi newton millimeter juga. So just 10 kuasa 6 sama dengan kosong. Boleh? Sekejap tengok balik. You salin, you tengok balik apa saya buat. So FCC, actually kita just substitute the value dalam formula FCC, formula Z dan juga M.
Moment ni kenapa jadi 10/6? Sebab kita nak convert kilonewton meter kepada newton millimeter. So daripada sini, apa yang you dapat? You dapat berapa? Saya dah kira kat sini, you kira lah nah. You kira, check balik dengan saya, 168, 5,4,7,5 X tolak. Guys, you kira guys, dapat tak sama dengan saya? 1498.2 X square tolak 172.73 kali 10/6 sama dengan 0. So kat sini kita ada satu unknown. Kita ada unknown X. Okay, so gunakan calculator you to find out the value of X1 and X2. X1 sama dengan 1010.96. 1010.96. Lagi satu? Lagi satu 114.04. Yes, pandai. Okay, so bila you dapat dua value X1 and X2, nilai mana yang you nak pakai? Kita ambil yang 114, yang lebih kecil. Ada saya mention itu, X you akan dapat two values, so ambil nilai yang kecil. Kenapa kita ambil nilai yang kecil? Logik lah. Okay, X ni adalah, X ni apa dia? Natural axis depth kan? So natural axis depth duduk kat sini. Natural axis depth dia kata duduk somewhere here, X. Okay, tinggi sini adalah 0.8. X kan. So, X ni mestilah less than effective depth. Less than effective depth. So, kita ambil 114.04. So, X2 substitute in FCC. Kenapa dia suka jadi segitiga tu? Okay, substitute in FCC. Sebab dalam FCC ada X kan. Okay, semua cari. FCC adalah 0.454 FCK BX. So kita ada 0.454 kali 30 kali 275 kali dengan 114.04. Berapa dapat FCC? 427,136.82. Betul tak? Betul. Betul. Okay. So now bila you dapat FCC, kita tahu tadi kita assume this one, kita assume FCC equal to FST. Okay. So daripada equation ni, saya nak you cari kat saya AS. Berapa nilai AS pula? Berapa pula nilai AS? Kita ada tadi FCC equal to FST. So FCC kita dah dapat 427,136.82 equal to FST. FST apa rumus dia? 0.87 times 500 FYK kan ni 0.87 FYK AS. So kali dengan AS. So bagi tahu saya berapa AS you dapat? Dapat 981.92. Pandai. Orang lain mana ni? Dapat juga ke orang yang lain? Kira sama-sama. Okey. So area you dapat 981.82 millimeter square. Okey, saya kata hari tu AS ni, tolong ingat lagi sekali, AS ni adalah total area of reinforcement. Dia adalah total area of reinforcement. So let's say you punya beam tadi, okay, beam tadi dia ada 2 bar. Okay, so soalan dia, if two number of reinforcement is required, determine size of reinforcement. Okay, so kat sini dia bagi, dia kata kat sini, if two number of reinforcement is required. So untuk beam, minimum bar is 2. Okay, minimum bar for beam is 2. Okay, so kalau kata dalam beam ni kita akan pakai 2 saja reinforcement bar. So what size of reinforcement? What size of reinforcement? Okay, so kita ada tadi AS. Saya beritahu tadi AS adalah total area of reinforcement. So now kalau ada 2, maksudnya AS ni untuk berapa batang guys? AS ni adalah total area untuk berapa batang?
Untuk berapa batang reinforcement? AS ni. Ni yang dapat. Berapa? 2. Yes, untuk 2 bars. Okay, so kita nak kena cari 1 bar dululah. Okay, so nak cari 1 bar, yang total tadi 981.82, you bahagikan 2 dulu. Okay, you bahagikan 2 dapat berapa? 490.91. Betul. Okay. Okay, betul? 490 for 1 bar. Okay, for 1 bar. Okay, ini for 1 bar. So, kita tahu rumus luas apa dia? Rumus luas apa dia? Area of bar equal to pi d square over 4. Saya pakai diameter sebab size kita guna diameter. Kalau you pakai rumus pi r square, you nak kena kali 2 pula. So, pakai rumus pi d square over 4. So, kita tahu kat sini 490.91 equal to pi d square over 4. So, daripada sini you boleh dapat nilai D. Okay, bagi tahu saya nilai D. Berapa dapat D? 25 ke madam? Yes, dapat 25 mm. Okey, ini sebab, okey, betul? 25 mm. Okey, so bila dapat yang ni, your final answer you kena tulis macam ni. 2H25. Okey, 2 ni refer pada apa? Number of bar. Okey, number of bar. H ni refer pada apa? Kita pakai high tensile steel. High tensile steel. Memang dia punya simbol dia H saja. So 25 ni apa? Size of bar. Okay, so your final answer is 2H25. Okay, nah. So untuk diameter ni, kalau you refer dalam buku, ada tak dia bagi ya? Saja Untuk dia bagi. Kalau you refer dalam buku page 156. Okay, page 156. Okay, dia ada kat situ size of river adalah 6, 8, 10, 12, 16, 20, 25, 32. Okay, so let's say kata you dapat, sini 23 mm. Okay, diameter you kira you dapat 23 mm. Tapi kalau kita refer kat sini, list of diameter bar dia tak ada 23. So you nak pakai yang mana guys? 23 dia in between 20 and 25. So you nak suggest pakai yang mana? 20 ke 25? 25 je. 25. Yes. Nah, 25. Sebab apa? Bila kita kira dapat 23, kita tak boleh suggest yang kecil. Mana boleh pakai yang kecil? Kita kena pakai yang lebih besar. So, kat sini kalau kata 23 tadi, you pakai 25 lah. You pakai 25 juga. Okay. Clear? Clear semua?
96. Nilai X2. Go to A.